Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, apa khabar anak-anak dua Ibnu Khaldun sekalian? Saya harap semuanya dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Baiklah, untuk kelas kali ini kita sambung dengan bab yang baru iaitu bab 10, tajuk kecerunan garis lurus. Okey, kita tengok pada bahagian yang pertama iaitu kecerunan. Okey, so apa yang dimaksudkan dengan kecerunan? Okey. Kalau kita tengok ni ada rajah diberikan di sini, kecuraman dan arah kecondongan. Okey, rajah menunjukkan kawasan berbukit yang dilalui oleh Farid dan Afif semasa berbasikal. Okey. So kalau pelajar tengok di sini, okey. Right. Okey, dia menaiki bukit ini dengan berbasikal daripada A naik ke atas sampai di D, kemudian menuruni bukit ini. Okey. Jadi ketika mereka melalui di laluan C kat sini kan, menghampiri puncak bukit, mereka sangat sukar untuk meneruskan kayuhan. Okey, kenapa keadaan itu berlaku? Ini semua berkait dengan kecuraman lah juga ya, kecuraman, kecondongan bukit tersebut. Okey, tengok di sini kecuraman suatu garis lurus dapat dilihat dari nilai kecerunan. Okey, semakin besar nilai mutlak kecerunan, semakin curam garis lurus tersebut. Okey, tanda positif atau negatif pada nilai kecerunan menunjukkan arah kecondongan garis lurus. Okey, kita tengok apa yang dimaksudkan sebenarnya. Okey, tengok contoh yang pertama. Okey, so di sini dapat dilihat kecuraman antara garis MN. So mana garis MN? Okey, garis MN yang ini ya. Di mana keadaan seorang budak lelaki menaiki tangga dengan kecerunan ya. Tangga tersebut sebanyak 30 darjah. Okey, kemudian dilihat juga seorang wanita menuruni menggunakan eskalator ya, menuruni ketinggian ini menggunakan eskalator yang mana dia punya sudut kecerunan dalam 45 darjah. Sebenarnya lebih besar dia punya kecerunan. Berdasarkan saiz lah. So ini lebih besar, betul? Okey. Jadi apakah kesimpulan boleh kita buat di sini? Garisan KL mempunyai kecondongan yang lebih tinggi. Okey, KL yang mana KL? Okey, ni KL. Alright, ni KL. Yang mana sudutnya 45 darjah ya. Kecondongan yang lebih tinggi berbanding dengan garisan MN. Okey, semakin besar nilai sudut, semakin tinggi nilai kecerunan. Okey, semakin besar nilai sudut 45 darjah lebih besar daripada 30 kan, semakin tinggi nilai kecerunan ya, sebab garisan itu ya. Okey, kalau tengok okey, ni katalah ni garisan AB. Okey, ini garisan AC ya. Okey, kalau saya boleh tunjukkan, ini ialah garisan tegak. Okey. Semakin menghampiri garisan tersebut, semakin menghampiri garisan mencancang, maka garisan itu dikatakan mempunyai kecondongan yang lebih tinggi lah. Jadi antara AB dengan AC, mana yang mempunyai kecondongan yang lebih tinggi? Okey, AB mempunyai kecondongan yang lebih tinggi di situ. Lebih curam. Lebih curam. Okey. Tengok yang seterusnya. Okey. Apa yang dimasukkan dengan kecerunan? Bagaimana untuk kita menghitung ataupun mengira kecerunan? Okay, kecerunan ialah nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk. So, mana yang dikatakan sebagai jarak mencancang? Okay, kita tengok berpandukan kepada rajah di sini. Okay, rajah menunjukkan kanak-kanak sedang menuruni papan gelongsor di taman permainan. Okay. Panjang garis lurus yang menyambungkan titik A dan B. Mana A? Okay, ini titik A. Okay, ini titik B. So, ini garisan ini panjang ni ialah 2 meter. Okay, apa nama garisan ini? Garisan AB ni nampak tadi menegak kan? Garisan ini adalah dipanggil sebagai garisan ataupun jarak 2 meter ini mewakili jarak mencancang. Okay. Kemudian panjang garis lurus yang menyambungkan titik C dan B adalah 3 meter. Okey, C di sini, B di sini. Okey, C, B. Jaraknya 3 meter. So 3 meter ini pula ya, ataupun BC ini mewakili jarak apa? Dia mewakili jarak
mengufuk. Okey. Kalau jarak mencancang dia menegak ataupun dia selari dengan paksi Y. Manakala ya, jarak mengufuk ataupun garis mengufuk yang selari dengan paksi X. Ini BC selari dengan paksi X. So kecerunan ialah nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk. Okey, mana jarak mencancang. Okey, kalau kita ringkaskanlah jarak mencancang di sini berapa? 2. So 2 nisbah kepada jarak mengufuk. Jarak mengufuk berapa? Jarak mengufuk ialah 3. So kecerunan bagi garis AC di sini adalah 2/3. Okey. Right. Seterusnya ini digambarkan melalui ya konsep satah kartesan koordinat. Boleh tengok di sini paksi X dan juga paksi Y. Okey, yang mana jarak mencancang. Okey, ini jarak, ini garisannya. Okey, inilah garisannya. So tengok pada garisan ini di mana dia membentuk segitiga bersudut tegak. So ini akan membentuk segitiga bersudut tegak kan kat sini kan. Ini nampak jelas mana mencancang, mana mengufuk. So yang mencancang, garisan yang mencancang ini. Yang tegak ni, ni garisan mencancang. Saya tebalkan sikit. Ni garisan mencancang. Okey. Yang mana garisan mengufuk? Okey, ini garisan mengufuk. Okey, boleh nampak tu? Ya. Dan okey, ni saya nak terangkan sikit. Kecerunan ni nak tulis kecerunan panjang sangat. Lazimnya kecerunan ini diwakili dengan huruf M. So M, bila kita kecerunan, berapa kecerunan? Kecerunan ialah kita wakilkan dengan M, ya. Jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk, ya, ataupun dengan istilah lain perubahan Y, sebab jarak mencancang mewakili garisan tegak yang selari dengan paksi Y. Okey, jarak mengufuk juga disebut sebagai perubahan X, ya, yang mana jarak tersebut dia selari dengan paksi Y. Okey. Alright, seterusnya tengok di sini ni contoh dalam buku teks awak, ya. Kalau untuk nak dapatkan lebih jelas boleh tengok buku teks lepas ini. Okey. So perihalkan kecuraman, ya, garis PQ dan BC. Okay, mana PQ? Okay, ni PQ. Ni P, sini Q. So, bagaimana nak menggambarkan atau memperihalkan kecuraman? Ya, dia bergantung pada kecerunan. So, bagaimana untuk mendapatkan kecerunan? Okay, gunakan formula tadi. Ya, jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk. Okay, jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk. So, dalam PQ di sini, okay, jarak mencancangnya, ini jarak mencancangnya. Okay, ada berapa tu? 4 kan? Ni 4. Kira jarak mengufuk dia berapa? 3. Jelaskan mencancang 4, mengufuk 3. So bila dimasukkan dalam formula di sini, jarak mencancang 4, jarak mengufuk 3, maka kecerunan PQ ialah 4/3. Okey. Kita tengok pada contoh B, iaitu BC pula. Okey, apakah kecuraman ataupun kecerunan bagi BC? Tengok dia punya jarak mengufuk. Jarak mencancang. Mencancang ni berapa? 2. Okey, 2 unit. Jarak mengufuk ni berapa sini? 3 unit. Okey, so formulanya ataupun kecuraman ialah mencancang bahagi dengan mengufuk. So 2/3. So kecerunan BC adalah 2/3. Okey. Ya. Okey, jadi saya sambung sebentar lagi, saya nak pelajar fahamkan dulu, ya, apa yang dimaksudkan dengan kecuraman, ya, dan dikaitkan dengan kecerunan, ya, untuk mengira dia punya kecuraman tersebut, ya. Okey, jumpa lagi sekejap lagi. Okey, terima kasih.